Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah yang dihormati dan dikasihi para jemaah Masjid Qaryah Kampung Paya Port Dickson dan semua yang dapat sama-sama mengikuti majlis ilmu kelas takmir yang dalam proses PKP ini masih lagi kita membuat kelas secara online. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan yang banyak daripada perkongsian kita nanti. Dan kita akan menyambung secara ringkas perkongsian kita daripada kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang disusun, dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Dan kita baca apa yang telah disusun semula oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraki hafizallahu ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat banyak manfaat, banyak kebaikan pada perkongsian kita nanti. Jadi insyaAllah pada kali ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan amalan-amalan yang sunat. Yang sunat kita lakukan selepas sembahyang. Jadi kita dah baca itu hari sebahagian perkara amalan yang sunat kita lakukan, yakni berwirid. Jadi wirid itu mengikut dalam kitab Hidayatus Salikin ada dua cara lah. Satu, apa yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, dan yang kedua apa yang telah disusun oleh Syekh Ahmad Al-Kushashi dari Madinah. Jadi wirid dipanggil Aurat Al-Madani, jadi wirid orang Madinah. Jadi Syekh Ahmad Al-Kushashi dia ada satu murid orang Melayu yang bernama Syekh Abdul Rauf. Jadi Syekh Abdul Rauf dia lah yang balik ke rantau Melayu, yang mengamalkan, menyebarkan wirid-wirid Aurat Madaniyah ini atau wirid-wirid ahli Madinah. Dan kita dah baca dah, habis dah. Dan kali ini kita akan masuk apa lagi yang dipesan dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita akan dapat mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bacaan doa. Dia punya subtitle dia bacaan doa. Ini lepas wirid ada doa lah. Setelah itu, setelah habis berwirid, engkau baca doa yang engkau kehendaki. Jadi doa ni terpulang lah. Apa saja doa yang baik, yang kita ambil daripada Quran dan hadis, dan yang disusun oleh para ulama, ataupun doa yang kita susun sendiri, asalkan doa tersebut bersesuaian dengan Quran dan hadis. Doa mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa mendapat keampunan Allah, selamat daripada kemurkaan Allah,
dimohon kebaikan, mohon hidayat, mohon dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kita, dijauhi perkara-perkara yang boleh menghalang kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Doa kebaikan untuk muslimin muslimat, khususnya kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat, anak-anak kita dan sebagainya lah. Kan, doa minta Allah Ta'ala hilangkan keluh kesah dalam hidup. Doa minta Allah campakkan keyakinan. Itu yang boleh kita susun sendirilah. Yang boleh kita susun sendiri sekiranya kita tak tahu nak baca doa apa-apa kan. Apa dalam Quran banyak doa, dalam hadis doa para sahabat, doa para ulama, doa para awliya, atau doa yang kita susun sendiri. Dan kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala, sepatutnya atau sayugianya, mana sebaiknya engkau baca selepas yang demikian itu, ini selepas wirid, selepas wirid semayang itu, doa Jawami'ul Kawamil. Jawami'ul Kawamil, mana perhimpunan-himpunan kesempurnaan. Doa yang melengkapi berbagai-bagai kebaikan lah. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah. Kan, Siti Aisyah, tapi orang Melayu sebut Aisyah. Kan, tapi sebutan yang tepat Aisyah, tapi dah jadi lidah Melayu Aisyah. Kan, macam nama Nurdin, patutnya Nuruddin, tapi dah lidah Melayu Nurdin. Taklah berdosa pun, dia bukan ayat Quran kan. Cuma kita nak bagi tahu saja beza kan. Kadang-kadang nama tu orang India disebut Telo India pula kan. Orang Arab memang Arab lah. Ataupun orang Cina dan sebagainya, orang Burma, Vietnam. Yang mana kalau kita baca ni Siti Aisyah, Siti itu gelaran lah kan, satu gelaran untuk ucapan penghormatan. Nama sebenarnya Aisyah, Siti ni satu gelaran. Kalau lelaki kita panggil Sidi atau Saidi, perempuan Siti. Jadi satu hadis dipanggil Jawami'ul Kawamil, yang Nabi SAW ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Doanya adalah seperti berikut: Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, wa a'udzu bika minan nar ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al akibatahu rasyada. Maksudnya, maksud doa ni, Allahumma ya Allah, inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, min khairi, daripada perkara yang baik, kullihi, kesemuanya, ajilihi, bagi masa kini, mana sekarang ni, wa ajilihi, dan masa yang akan datang, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, sama ada aku mengetahui mengenainya, mengenai kebaikan tadi, dan tidak mengetahuinya. Itu dia punya rangkap atau ayat yang pertama.
Dan dia kata a'udzubika min syarri kullihi, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada perkara kejahatan kullihi, kesemuanya, ajilihi wa ajilihi, yang kini, kejahatan yang berlaku sekarang, wa ajilihi, dan kejahatan yang akan datang. Boleh juga maksud dia kejahatan yang kini, mana kejahatan di dunia lah. Ajilihi, mana kejahatan di alam akhirat. Boleh maksudkan begitu juga. Okey. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sama ada, dia kata lagi doa ni, sama ada aku mengetahuinya, yakni aku tahu tentang kejahatan itu, wa ma lam a'lam, dan yang tidak aku ketahuinya. Sama ada kejahatan yang aku ketahui dan kejahatan yang aku tak tahu, minta Allah Ta'ala peliharalah, selamatkan. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu ya Allah, al-jannah, akan syurga, wa ma yuqarribu ilaiha, dan memohon kepada engkau perkara-perkara yang mendekatkan aku kepadanya, kepada syurga. Wa amalin, dia kata min kaulin, daripada perkataan, wa amalin, dan daripada perbuatan, wa niatin, dan daripada niat, wa i'tiqadin, dan daripada i'tiqad ataupun kepercayaan. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu ya Allah, wa a'udzubika, tadi minta syurga, wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung dengan kau ya Allah, minan nar, daripada azab neraka, ma yuqarribu ilaiha, dan perkara yang mendekatkan aku kepadanya, barang perkara yang mendekatkan aku kepada neraka, min qaulin, daripada perkataan, wa amalin, dan daripada perbuatan, wa niatin, dan daripada niat, wa i'tiqadin, dan daripada i'tiqad, kepercayaan. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka, dan aku memohon kepadamu ya Allah, memohon apa? Memohon min khairi, daripada kebaikan, perkara kebaikan, ma sa'alaka minhu, apa-apa yang meminta kepadamu daripada kebaikan itu oleh hambamu, ini abduka wa rasuluka, dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu ya Allah, min syarri ma, daripada kejahatan, ista'adzaka minhu abduka, daripada kejahatan yang diminta pelihara kepada engkau daripadanya oleh hambamu, dan wa rasuluka, dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, wa ma qadaita li min amrin, apa sahaja yang kau takdirkan, kau qadakan bagiku, min amrin, daripada sesuatu perkara, faj'al akibatahu rasyada, maka kau jadikanlah kesudahan perkara itu rasyada, mana ada kebaikan. Itu dia panggil doa. Dalam kitab ni Imam Ghazali kata Jawami'ul Kawamil. Jadi adab doa ni letaklah dia tulis dalam ni kan. Jadi adab doa ni biasanya kita baca bismillah, kita memuji Allah, kemudian kita selawat atas Nabi SAW, baru kita minta lah. Jadi doa ni doa Jawami'ul Kawamil. Jadi dalam ni Rasulullah mengajar kita, Aisyah, kata Imam Ghazali, pertama minta kebaikan. Kebaikan yang semua kebaikan. Semua kebaikan yang segera.
Yang segera tu, yang berlaku sekarang. Boleh juga kita kata apa saja kebaikan di dunia ini, mintalah Allah anugerah. Dan kebaikan yang akan datang, kebaikan akan datang tu, yakni kebaikan di alam akhirat. Sama ada kebaikan itu aku tahu ataupun aku tak tahu. Jadi hakikat yang tahu kebaikan itu hanya Allah dan Rasulullah SAW dan orang-orang yang Allah Ta'ala anugerahkan ilmu, kan? Jadi kita tak tahu. Dan minta juga perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan, sekalian kejahatan, setiap kejahatan yang berlaku sekarang, dan juga yang akan berlaku satu masa nanti, sama ada yang besok lusa ataupun di alam akhirat, kan? Keburukan di alam kubur, keburukan di padang mahsyar, keburukan di titis sirat. Itulah sebahagian mana kejahatan yang minta Allah pelihara kita. Sama ada kejahatan itu yang kita tahu, yang aku tahu, ataupun yang aku tak tahu langsung. Dan minta juga syurga. Jadi syurga ni, dia ada peringkat manusia minta syurga, kata ulama sufi. Macam orang-orang rupa macam kita ni, hidup bergelombang dengan nafsu jahat ni. Kita nak masuk syurga ni, kata almarhum Tok Guru kami, masuk syurga tu dengan nafsu. Nak masuk syurga dengan nafsu. Maksud nak masuk syurga dengan nafsu, atas dunia ni tak ada beramal mana pun, nak maksiat rajin buat, tapi nak masuk syurga. Masuk syurga tu dengan nafsu. Kerana kalau orang lelaki-lelaki tentulah nak bidadari, ramai bini, tapi sebenarnya kalau di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah, dia panggil ahlullah, orang muqarrabin, mereka nak masuk syurga itu adalah nak melihat Allah tanpa hijab, kan? Supaya bertambah pengenalannya kepada Allah, nak duduk bersama Nabi SAW. Gitulah. Kan? Jadi macam itulah kita diasuh, sepatutnya kita mohon syurga ni kerana apa? Nak dapat nikmat yang paling besar, iaitu menghadap Allah Ta'ala, nak bersama dengan Rasulullah SAW, nak bersama dengan para kekasih Allah. Dan juga dalam doa ni juga Rasulullah mengajar minta syurga dan minta juga dianugerah kepada kita perkara-perkara yang menghampirkan kita kepada syurga. Dalam doanya Rasulullah mengajar ada 4 perkara yang menghampirkan kita kepada syurga atau menyebabkan kita dapat masuk syurga. Yang pertama, perkataan, sebutan. Yang kedua, dari segi amalan, amalan mata, amalan mulut, amalan tangan, amalan kemaluan, kaki, perut dan sebagainya lah. Kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, amalan ataupun perkara yang menghampir kita masuk, bawa kita ke syurga adalah niat. Niat ni qasad, niat yang baik-baik. Yang keempat, dia i'tiqad. I'tiqad ni kan, keyakinan kita, akidah kita. Jadi akidah lah yang paling penting sekali. Tapi nak dapat akidah yang benar, dia kena banyak menyebut la ilaha illallah, kan? Banyak sebut perkara-perkara yang mengagungkan Allah Ta'ala, keyakinan kita, supaya datang yakin kita kepada Allah. Mana i'tiqad ini tentulah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan seterusnya dalam doa ni, minta juga, kita minta pada Allah pemeliharaan daripada azab neraka. Azab neraka ni memang banyaklah, kan? Banyaklah dia punya jalan-jalan untuk masuk neraka ni. Neraka ni dalam sebagian hadis kata neraka ini dilingkungi dengan perkara-perkara yang digemari oleh nafsu syahwat, digemari oleh keinginan nafsu. Kalau syurga dilingkungi dengan perkara-perkara yang tak disuka oleh nafsu. Itu beza dia. Jadi kita minta pada Allah perlindungan daripada azab neraka, dan juga minta berlindung daripada Allah daripada perkara yang menghampirkan kita kepada neraka. Apa dia? 4 perkara jugalah, iaitu perkataan, ini percakapan,
kedua dia amalan, ketiga dia niat, keempat dia i'tiqad. Seterusnya, doa ni juga minta kita diberikan kebaikan, memohon kebaikan sebagaimana kebaikan yang dipohon oleh hamba Allah. Kebaikan yang dipohon oleh hamba Allah dan Rasul Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saja yang tahu kebaikan itulah. Dan kita minta berlindung juga daripada kejahatan yang diminta lindung, yang diminta yang diminta perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah. Kan? Memanglah kalau apa Rasulullah minta kebaikan, kita minta. Apa yang Rasulullah minta selamat daripada kejahatan, itu yang kita minta selamat. Jadi hakikatnya Rasulullah saja yang tahu hakikat kebaikan dan hakikat keburukan. Sebab dia diajar oleh Jibril, yang Jibril dapat daripada Allah Ta'ala. Nggak tak? Dia bukan dia ikut pemikiran dia. Okey. Dan juga last kali dalam doa ni, ya Allah, apa saja yang kau tetapkan kepada aku daripada sesuatu perkara, maka jadilah kesudahannya ada kebaikan, ada kepujian. Begitulah doa yang dicadang kita baca lepas sembahyang. Siapa yang bercadangkan? Imam Al-Ghazali. Tapi walaupun begitu, kalau kita tak hafal doa ni, kita doalah apa-apa saja yang kita ingat. Doa ni simple, kan? Doa ni simple sajalah. Ringkas, kan? Jadi tak meleret-leret. Tapi kita ni jadi doa nak meleret-leret, kan? Berjela-jela sampai letih makmum nak meledah tangan. Tapi kalau sembahyang sunat, taklah doa panjang-panjang. Dia sebenarnya dalam setengah kitab fiqah yang saya mengaji, dia kata imam sayugianya dia mendoa yang ringkas, yang tidak panjang dan tidak pendek, kan? Wirid macam juga, kerana nak meraihkan makmum, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Dia bagi selesa kepada makmum. Kecuali lah satu tempat itu, satu bangunan madrasah ke, memang dipahamlah semuanya memang jenis wirid panjang-panjang, yang tu tak ada masalah. Tapi kalau masjid surau yang ramai orang singgah, jadi berbagai-bagai karakter orang, jadi tentulah itu ada satu perkara yang perlu diambil kira oleh para imam. Para imam. Saya dulu masa kursus imam, jadi penceramah yang menjadi mengajar kursus tu bagi ceramah tentang khutbah Jumaat lah. Dia kata kita nak baca khutbah ni kena ni jugalah, tengok cuaca dan sebagainya, kena tahu. Dia kata jangan kita nak baca teks tu sampai habis, tengok keadaan. Dia kata kadang-kadang teks tu panjang, masuk Jumaat, masuk sembahyang lambat, orang nak pergi kerja, ada budak-budak sekolah, kadang nak keluar parking tu payah. Jadi kita kena raikan. Dia kata nak ringkas edit khutbah boleh, tapi nak tambah jangan. Dia kata tambah jangan. Itu petua diajarlah, kan? Petua dia sebab nak meraihkan orang-orang jemaah yang mungkin nak bekerja, yang nak pergi sekolah, kadang nak keluar parking payah. Kan, itu dia punya adab-adab menjadi imam, kan? Begitulah. Jadi kalau kita sembahyang sunat itu, kita seorang-seorang, kita terpulanglah. Nak sujud lama-lama, nak wirid panjang-panjang, tak masalah, sebab kita tak bawa orang. Ini sembahyang di masjid umum, masjid kerajaan lah, kan? Masjid karya sebagainya, yang tu perlu diambil kira juga. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, engkau baca doa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang doa yang diajar Rasulullah kepada Fatimah? Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta
birahmatika astaghithu wa min azabika astajiru wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadaka salihin. Ini doa ni, ini lebih kalau kita doa seseorang sebenarnya, macam Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon, kan. Tapi kalau dia jadi imam, dia kena tukarlah. Allahumma inni jadi Allahumma inna, as'aluka jadi nas'aluka, alimtu jadi alimna, a'lam jadi na'lam. Itu kena tanyalah orang yang mahir bahasa Arab. Jadi saya tak mahir pun, boleh sikit-sikit je lah. Sebab sunat makruh dalam kitab-kitab fiqh kata, kalau kita jadi imam, kita doa tu doa untuk sendiri, jadi makruh pula. Macamlah dalam ni. Jadi kita baca terjemahannya. Ini doa yang Nabi SAW pesan kepada Fatimah. Maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, ya Hayyu. Mana wahai Tuhan yang maha hidup. Allah Ta'ala hidup tak perlukan nyawa. Allah hidup tak perlukan roh. Dan Allah hidup tak perlukan apa-apa. Kan? Dia hidup tak dijadikan hidup. Dia hidup dengan sifat hidupnya. Hidup yang berkekalan. Ya Qayyum. Dan wahai Allah yang maha mengurus. Wahai Tuhan yang maha besar. Ya Zal Jalali wal Ikram. Dan yang maha mulia. Jalal ni makna agung lah, kekerasan. Wal Ikram, yang mulia. Tiada Tuhan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Birahmatika astaghisu, dengan rahmatmu, astaghisu, aku memohon perlindungan. Astaghisu, kalau untuk ramai, nastaghisu, kalau seorang, astaghisu. Wa min adzabika astajiru, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Wa min adzabika astajiru, dan daripada azabmu ya Allah astajiru. Kalau seorang, kalau ramai, nastajiru, kan, aku mohon perlindungan. Wala takilni ila nafsi, dan jangan engkau serahkan aku, atau jangan kau biarkan aku, ila nafsi, kepada nafsuku, kepada diriku, tarfata ain, sekelip mata, kan. Kalau ramai, wala takilna ila anfusina tarfata ayun. Wahai Tuhan kamu, wahai Allah, jangan kau serah, jangan kau biarkan kami kepada nafsu-nafsu kami, diri-diri kami, kebolehan kami, kepintaran kami, lupa kepada rahmatmu, kan, lupa kepada rahmatmu, tidak berpegang pada rahmat Allah, tapi berpegang kepada, bersandar kepada kita diri sendirilah. Kita disuruh berusaha, tetapi dilarang bersandar, berpegang kepada usaha dan ikhtiar kita dan sebagainya, walau sekelip mata. Wa aslih li, jadi kalau ramai, wa aslih lana lah, sya'nana, akan perbaikilah ya Allah, perelokkanlah bagiku atau bagi kami, sya'nana, akan pekerjaan kami, kullahu, sekaliannya, bima aslahta, sebagaimana engkau memperelokkan, bihi, dengannya, ibadakas solihin, akan hamba-hambamu yang soleh. Ini sebagian doa yang Rasulullah mengajar kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian kata lagi Imam Ghazali, engkau bacakan doa yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam. Apa Nabi Isa punya doa? Kan ini ambil pada kitab Ihya Ulumuddin. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira afqaru minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni
Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasuk bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya man la yarhamuni. Ambil ini doa yang disusun oleh Imam Ghazali. Dikatakan ada doa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni dia punya kedudukan, dia satu nabi dan dia juga satu umat. Dia sahabat Rasulullah. Dia nabi, dia sahabat Rasulullah dan umat Rasulullah SAW. Dia sahabat Rasulullah. Sebab apa dia sahabat Rasulullah SAW? Kerana pada malam Isra wal Mi'raj, bila Nabi SAW naik ke langit, langit kedua, jadi Nabi Muhammad SAW dapat bertemu Nabi Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi kenapa panggil Nabi Isa tu sahabat? Kerana dia masih hidup. Nabi Isa tu masih hidup dan dia berjumpa bersama Nabi SAW. Nabi SAW pun masih hidup juga lagi. Maka sebab tu dikatakan Nabi Isa ni dia termasuk dalam sahabat Nabi SAW. Dia termasuk sahabat lah. Itu ta'rif yang ulama' bagilah. Jadi mana-mana orang beriman, orang mukmin yang dapat bersama dengan Nabi SAW, dapat bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan dia beriman lah. Dia beriman, dia dapat bersama dengan Nabi SAW. Ini cara ringkas lah. Dapat bersama, dapat bertemu, walaupun dia tak dapat melihat, walaupun dia tak dengar Rasulullah SAW, walaupun dia tak lihat Rasulullah, peribadi bentuk fizikal Rasulullah dia tak nampak. Dia tak dengar suara Nabi SAW sebab dia pekak atau dia buta. Dan dia mati dalam iman, maka dipanggil sahabat ketika Nabi SAW masih hidup. Ketika Nabi SAW masih hidup, maka dipanggil itu sahabat. Jadi Nabi Isa dapat perkara tersebut. Jadi kata Imam Ghazali, doa yang dibaca oleh Nabi Isa, dia kata bolehlah kita baca. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berpagi-pagi dengan tiada terdaya menempis apa yang aku benci, menolak. Ya Allah, aku pagi-pagi aku tak mampu nak menolak apa yang aku tak suka, apa yang aku benci. Dan aku tiada memiliki sebarang manfaat yang aku harapkan. Aku tak memiliki untuk memberi manfaat dalam hidup aku. Nak menolak apa yang aku benci, aku tak mampu. Nak memiliki apa yang baik untuk aku pun aku tak mampu. Berpagi-pagi lagi segala perkara itu di tangan Engkau. Ini di kudrah Engkau ya Allah, bukan di tangan selain Engkau. Mana semua kebaikan perkara itu, semua perkara itu semuanya adalah milik Engkau, bukan dimiliki orang lain. Berpagi-pagi lagi aku tergadai dengan amalanku. Lantaran itu tiada orang yang terlebih memalukan kepadamu selain daripada aku. Mana akulah orang sangat perlukan Kau ya Allah, sebab aku tergadai dengan amalan ni. Dan tiada sesiapa yang sangat tidak memerlukan aku selain daripada-Mu ya Allah. Dan tak ada siapa yang sangat tak perlukan aku melainkan Kau lah. Memang Allah tak perlukan siapa-siapa. Ini Nabi Isa ni penuh kehambaan, mengadu kepada Allah Ta'ala, mengaku kelemahannya. Makna dia memang sangat perlukan Allah. Dan Allah tak perlukan dia. Allahu Rabbi. Ya Allah, jangan Engkau jadikan diriku ini bahawa ketawa bagi musuhku. Mana jangan jadikan musuhku seronok melihat kegagalan aku, mudarat yang aku dapat, musibah. Janganlah jadikan. Maknanya itu doa dia lah. Dan jangan Engkau jadikan diriku menyusahkan kawanku. Wala tasuk bi sadiq. Dan janganlah sebab aku ni kawan-kawan aku mendapat kesusahan. Pantang jumpa kawan nak berhutang. Pening kepala kawan. Duduk dengan kawan, dia makan kawan. Macam-macam lah. Dan jangan Engkau jadikan musibahku dalam agamaku. Kan? Wala taj'al musibati fi dini. Musibah yang paling besar, musibah dalam agama. Bila kita tak dapat taat kepada Allah dan melakukan maksiat, itulah musibah. Kan?
Dan jangan engkau jadikan dunia itu sebesar idamanku. Wala taj'al dunya akbara hammi. Jangan kau jadikan dunia itu sebesar-besar keinginan aku. Semua nak dunia je, matlamat dia. Dan kemuncak ilmuku, wala mablagha ilmi. Dia tahu tentang dunia je, akhirat dia tak tahu. Kan batu guru kami lah, dia kata kamu bab makan pandai, nak menyedapkan makanan pandai, nak manis, nak lazat dalam makan, tapi nak lazat dalam ibadat tak pandai. Itulah maknanya kemuncak ilmu tu janganlah semata-mata takat dunia je. Kita nak ilmu kita tu tembus kepada akhirat, seterusnya tembus apa saja ilmu yang Allah anugerah, kita ingat kepada akhirat, persiapan untuk mati. Walaupun kita belajar akademik biasa, tak belajar pengajian ilmu secara khusus, tapi biarlah, jangan dunia tu menjadi matlamat kita, dan janganlah kita ni kemuncak pengetahuan kita keduniaan saja, nak mewah-mewah aja. Dan janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak mengasihiku menguasai diriku. Wala tusallit alayya man la yarhamuni. Janganlah engkau menguasaikan ke atas aku orang yang tidak mengasihi aku. Janganlah yang menjadi pemimpin kita, menjadi pemimpin lah, ataupun kita ni dijajah, ditadbir, diurus oleh orang-orang yang tidak ada belas kasihan. Mana orang zalim lah, orang yang zalim, orang yang tak ada memikir kebaikan kepada rakyat. Itu sebahagian doa Nabi Isa AS. Kemudian kata Imam Ghazali, bacalah doa yang kau kendaki, yang datang daripada Rasulullah, daripada sahabat, daripada orang-orang soleh yang terdahulu, dan daripada segala doa yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, kan rahimahullah ta'ala. Jadi kesimpulannya, lepas mayang ni sunatlah kita beristighfar, kita berwirid. Dalam wirid kita ada memuji-muji Allah Ta'ala, ada berselawat kata Nabi, kan, ada menyebut keagungan Allah. Kemudian habis kita berwirid sebagainya, kita pun berdoa lah. Jadi maknanya semayang tersebut bersesuaianlah dengan aturan atau cara semayang yang disusun oleh para ulama yang soleh, ulama-ulama yang ada mata hati. Jadi tak lain tak bukan yang saya sebut dululah. Jadi wirid-wirid, zikir-zikir yang kita baca tu, salah satunya matlamat kita nak bersihkan hati supaya kita yakin dengan Allah, ingat kepada akhirat, kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi SAW. Dan doa-doa ini pun doa-doa yang kita minta supaya kita mendapat kebaikan yang baik, kebaikan yang diminta oleh Nabi SAW, dan selamat daripada keburukan yang membawa kita masuk neraka, dan sebagainya lah. Jadi doa-doa tu tak semestilah kita baca doa dalam kitab ni. Jadi apa saja doa yang baik-baik, sama doa pada Rasulullah ke, sahabat ke, orang soleh ke, doa apa sajalah, kan, asalkan doa tersebut tidak membawa kepada kita seronok dengan keduniaan. Jadi kita setakat ni dululah yang boleh kita kongsikan bersama pada sesi kali ini, kuliah online takmir, kelas takmir, kan, Masjid Karya Kampung Paya, dan ada juga lain-lain sahabat yang mengikut serta. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang banyak daripada perkongsian kita pada malam ni. Saya mohon maaf kalau salah dan silap dalam tutur kata, ada tersentuh perkara yang tak bersesuaian, itu daripada nafsu saya sendiri. Jadi segala manfaat yang kita dapat kongsikan bersama semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala, dengan barakah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, barakah para aulia Allah qaddasallahu asrarahum, dan barakah para ulama yang berkhidmat kepada agama dengan ikhlas dan jujur, barakah almarhum tuan guru saya yang mentadbiyah, yang mendidik saya, yang mengasihi saya. Semoga Allah Ta'ala mengangkat darjat beliau
mengampunkan dosa beliau, melapangkan kubur beliau, dan juga dengan barakah tok-tok guru, para ustaz, guru-guru yang mendidik, yang mengajar saya, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan juga dengan barakah doa-doa ibu dan ayah kita, doa muslimin dan muslimat. Jadi kita hadiahkanlah Fatihah kepada mereka semua. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, mengampun dosa kita, memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang mendapat keredaannya di dunia dan di akhirat dengan barakah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli